Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Wise Talk. Hari ini kita nak bincang-bincang sikit tentang bagaimana kita nak menjadi wanita hebat melalui ilmu. Okey, sebagaimana yang kita sedia maklum kan, menuntut ilmu tu adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Sama ada kita ni lelaki ke atau wanita ke, menuntut ilmu tu memang dah dituntut lah. Sebagaimana yang ramai familiar talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, iaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sudah zaman berzaman, sejak dari zaman sebelum Islam dan kemudian datangnya Islam, kita melihat ramai tokoh-tokoh dalam sejarah pun kita lihat bagaimana wanita telah menggunakan ilmu untuk semua aspek kehidupan, untuk memelihara kehormatan diri kita, untuk bergaul di dalam keluarga, dalam masyarakat, nak mendirikan rumah tangga kita guna ilmu, nak mendidik anak-anak kita guna ilmu. Di media sosial pun kita kena ada ilmu, dan untuk menyumbang kepada ekonomi dan masyarakat pun kita kena ada ilmu. Jadi kita gunakan ilmu ni untuk mendepani apa jua cabaran, apa jua yang datang dalam hidup kita, dan kita gunakan juga cabaran dunia ini untuk sebagai jabatan kita ke akhirat lah. Jadi ilmu juga perlu ada untuk kita menyatakan kebenaran. Jadi dalam erti kata lain, wanita dan ilmu ni tak dapat dipisahkan. Ia sebagai satu perisai untuk kita menghadapi apa jua ranjang kehidupan, dan solusinya semua ada di dalam ilmu. Jadi baiklah, kalau saya boleh teruskan kepada yang baru ikut serta di dalam Wise Talk, hari ini kita bersembang-sembang sikit bagaimana menjadi wanita hebat melalui ilmu. Jadi saya tak keseorangan, saya ada panel-panel daripada kalangan wanita juga. Mungkin saya boleh memperkenalkan barisan panel kita. Mungkin saya mulai dengan sesuatu lah. Paya berpasir tepinya berselut, timba di telaga berkerak hitam. Zahirnya wanita ini sisinya lembut, mindanya bergeliga mengocak alam. Jadi begitulah mukadimahnya. Saya boleh ungkapkan sedikit tentang wanita-wanita yang ada hari ini, yang menonton, yang bersama-sama kita di Facebook Live Wise Talk. Bersama kita saya ada Profesor Madya Datin Dr. Irwani Abdullah. Ya, mungkin kita boleh munculkan Datin Dr. Irwani Abdullah. Apa khabar Dr. Irwani? Baik, Alhamdulillah. Dr. Zainah, apa khabar? Alhamdulillah, cantik Dr. Irwani hari ni, bertudung biru turquoise gitu. Okey, selain Dr. Irwani, kita ada seorang lagi, iaitu kita bawa jauh daripada Johor Bahru. Nama diberi Nur Saadah binti Ahmad. Silakan Saadah. Okey. Apa khabar Kak Ojai, Puan Rozaina, Dr. Rozaina dan juga Dr. Irwani? Alhamdulillah, kita excited. Alhamdulillah ada. Okay, mungkin kalau saya boleh introduce dulu ataupun perkenalkan dulu kepada yang tahu ataupun yang belum tahu, Profesor Madya Datin Dr. Irwani Abdullah ni kini bertugas sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Selain tu beliau buat macam-macam lagi ni. Beliau juga adalah penasihat syariah kepada beberapa buah bank dan institusi keuangan seperti Ahmad Life Takaful Berhad, Affin Islamic Bank Malaysia dan AIF Certified Assessor and Trainer. Pernah menjadi pengurusi Syariah Advisory Board di Standard Chartered Sadiq Bank Malaysia.
menjadi fellow kajian di International Syariah Research Academy in Islamic Finance ataupun ISRA, visiting professor di Universiti Malaysia Kelantan, konsultan syariah untuk Arsa Syariah Advisory Services Nia Berhad dan AFTAAS Syariah Advisory Services Nia Berhad. Selain daripada itu, beliau telah banyak menulis artikel-artikel jurnal, kertas pembentangan seminar dan buku-buku ilmiah lah. Dan kerana sumbangannya yang besar dalam bidang pendidikan, kajian dan konsultansi keuangan Islam, beliau telah dianugerahkan the top 50 most influential women ni atau wanita paling berpengaruh di dunia dalam industri keuangan Islam oleh Cambridge International Finance Advisory. Dan pada tahun lepas beliau berada di dalam ranking 34 di dunia. Okay, don't play. Jadi tak cukup dengan tu semua, yang atas sekali beliau juga adalah seorang ibu kepada 6 orang anak dan rajin memasak dan minat cerita Korea. Jadi itu ya sebagai satu mukadimah lah yang kita tahu tentang Dr. Irwani Abdullah. Jadi kalau kita dah dengar pengenalan tu, mungkin bagi saya lah sendiri, ini adalah antara contoh lah bagi saya, memberi inspirasi kepada saya bahawa tidak ada alasan untuk wanita tu tak boleh mencapai kejayaan dalam berbagai bidang lah, dalam akademik, dalam kerjaya, dalam keluarga dan sumbangan pada masyarakat pada masa yang sama. Okay, so selamat datang Dr. Irwani bersama-sama kita hari ni walaupun sibuk. Okay, so yang kedua kita ada juga bersama kita Nur Saadah Ahmad. Beliau berasal dari Johor. Kini juga menetap di Johor Bahru dan beliau sebenarnya adalah merupakan graduan dalam bidang perakaunan accountant lah ni. So pernah bertugas, seorang accountant dulu pernah bertugas di sektor corporate, di syarikat minyak dan gas, dan syarikat pengurusan fasiliti dan bidang perancangan keuangan juga. Jadi yang menariknya tentang Saadah adalah beliau ni minat baca buku, minat tulis, minat melancong, minat memasak dan yang bestnya beliau memanifestasikan minat ni ke dalam penulisan buku-buku. Jadi bila melancong dan lepas tu beliau akan tulis buku apa yang pengalamannya. Terutama beliau banyak menulis buku-buku tentang pendidikan keuangan dan kini sedang mendalami pelaburan saham dan sebagaimana saya katakan tadi, kini beliau menjadi ahli perniagaan dengan mengusahakan syarikat penerbitannya sendiri. Beliau pun sudah menulis dan menerbitkan 10 buah buku secara sendiri dan berkumpulan. Jadi itulah yang saya kagum tentang Saadah ni, kerana bagaimana beliau boleh menjadikan minat dia dalam melancong, dalam menulis tu menjadi satu bentuk perniagaan pula dan satu mata pendapatan So kita berbesar hatilah dapat ada Saadah bersama kita pada petang ni. Ya. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kepada yang baru mengikuti kita di Facebook Live, FB Live, kita pada petang ini bersama dengan 2 orang panelis iaitu Dr. Irwani dan Saadah. Kita nak berkongsi dan bersembang sikit tentang wanita dan ilmu bagaimana kita nak jadi lebih hebat daripada apa yang kita ada sekarang. Jadi mungkin sebagai permulaan boleh tak kongsi sedikit tentang mungkin Datuk Irwani dulu kongsi dengan kita apa sekarang projek terkini ke atau yang doktor tengah buat dalam aspek kerjaya ke keluarga ke, boleh kongsi sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zaina yang juga merupakan Presiden WAS, kumpulan wanita inspirasi yang sentiasa memberi inspirasi kepada kita semua semenjak daripada dulu lah kan. Dr. Zaina ni dia pun seorang ikon sebenarnya, ikon wanita yang berjaya dalam bidang dia dan cakap bidang kerjaya tapi bidang personal pun sama lah kan. She is always an excellent fighter.
Dan juga kepada Adinda Nusa Adam ataupun Ada, lebih mesti dipanggil Ada, yang dikira seseorang brilliant thinker, cream of cream. Hakikatnya dalam dunia hari ini kita memang memerlukan wanita-wanita yang hebat, luaran dan juga dalaman. Okey, sebab apa saya tekankan tentang hebat luaran dan dalaman? Sebab sebab kehidupan kita wanita ni dia banyak unexpected, benda yang kita tak berjangka kan. Dr. Zainal tanya tentang apa program sekarang kan. Sekarang ni kita juggle between tanggungjawab yang pelbagai sebab PKP kan. PKP daripada work from home, semua aktiviti berpusat di rumah. Jadi dia keadaan ini merupakan salah satu projek terbesar lah untuk saya terutama sekarang ni. It's my biggest project to manage the new norms of life. Semua benda tu dalam waktu yang sama, tempat yang sama, pelbagai aktiviti, pelbagai respondent target group with several needs. Itu merupakan satu cabaran dan peluang untuk memberi ilmu baru lah kepada saya. Projek terbaru saja itulah managing different needs at home. Menarik tu. Kita dengar pun macam-macam macam-macam. Every day is a new thing, is a new lesson, is a new journey, new experience. Okay, itulah sekarang. Okay. Tak apa, kita akan kupas lebih lanjut lagi apa tu yang satu tu. Saada pula macam mana sekarang? Apa tengah ada apa-apa projek terkini ke nak kongsi dengan kita? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua dan khususnya kepada dua orang kekasih saya, Dr. Zainal dan Dr. Irwani. Pertamanya sebelum saya cerita apa yang saya buat sekarang, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Ojai dan juga Kak Wani yang kata menjemput saya untuk menyertai sesi petang ni. Sebenarnya saya rasa saya sangat jauh pencapaian dengan dua orang ikon pada hari ini, tapi saya cuba berkongsi apa yang daripada pengalaman saya sendirilah. Okey, bercakap tentang apa yang saya buat sekarang. Macam Kak Ujai maklumkan tadi, saya ada syarikat penerbitan dan sekarang ni saya memang fokus kepada jualan secara online lah. Selain ada projek buku juga dan walaupun kita di dalam keadaan yang sukar sekarang ni, tapi alhamdulillah daripada segi buku memang kita tahu sebagai satu sumber ilmu kan. Jadi kami sebagai orang yang menjual buku dan menerbitkan buku sebenarnya sangat orang kata apa? Alhamdulillah bersyukur sebab masih ramai lagi orang membeli buku, pembaca-pembaca masih ramai lagi dan mereka masih ada bajet untuk dibelanjakan untuk membeli buku-buku yang bagus. Alhamdulillah. Jadi saya pun tak sangka dengan perkembangan ni lah. Itu yang saya buat sekarang dan selain daripada tu saya bersama dengan sahabat saya Dr. Nurhayati Yasmin. Baru-baru ni kami baru start dengan sesi live setiap minggu. Kita nak promote supaya memulakan gaya hidup yang lebih sihat. Contohnya kita jadi lebih tenang, kita tahu membuat keputusan dan kita boleh mengawal emosi dengan lebih baik. Itu yang kami tengah buatlah sekarang dan kami rasa sangat penting untuk semualah, untuk semua insya-Allah. Okey. Okay, terima kasih Saada. Menarik sebab kita dapat ilmu baru hari ni tahu bahawa rupanya masa PKP hikmahnya ramai lagi orang membaca dan membeli buku Jadi itu satu peluang dan saya rasa sesuatu yang positif lah. Kita pun suka lah kan kita tahu bahawa ramai lagi yang membaca. Kita ingat kan ramai
hanya menonton TV ataupun buat benda lain, tapi kita rasa suatu perkembangan positif. Jadi mungkin tadi Datin Irwani telah sebut tentang new norm, di mana kita setelah berlakunya kita berada di era pandemik sekarang, kita menukar gaya hidup kita menjadi lebih multitasking, kerana kita ramai yang harus bekerja dari rumah. Jadi mungkin selain daripada itu, boleh kongsikan juga tak apa cabaran-cabaran wanita yang kita hadapi sekarang ni, yang terkini lah. Mungkin Dr. Irwani boleh mulakan cabaran-cabaran utama kita sekarang ni. Okay. Dia macam ni, dia cabaran ni, dia bergantung kepada tahap ilmu kita dan tahap persediaan kita dan tahap kita menguruskan ekspektasi kita. Okay. Kalau kita boleh menguruskan ilmu kita dengan baik, boleh menguruskan ekspektasi kita dengan baik, kita boleh define yang kita terima setiap hari itu merupakan satu cabaran yang memberi ilmu ataupun cabaran yang memberi bebanan. Sebab cabaran tu memang lumrah dalam kehidupan, kan? Sebab dia macam kita ni, kita wanita ni sebenarnya kalau kita nak senaraikan, tugasan kita, tanggungjawab kita ni memang tak cukup list. Kalau list kita ada 10, memang akan terlebih list. Kan? Kalau setiap hari tu ada 24 jam, kita wanita ni kalau nak lebih daripada 24 jam, tak cukup masa, tak pernah cukup masa. Masa kita 24 jam, tapi kerja kita sebenarnya lebih daripada 24 jam. Sebenarnya begitu sebenarnya. Jadi apa cabaran kita sebagai wanita ni adalah cara kita melihat di depan kita itu kehidupan kita, tanggungjawab kita dan bagaimana kita menguruskan tugasan kita dan ekspektasi kita terhadap kerja kita itu. Itu cabaran kita. So maksud cabaran kita sebenarnya ada diri kita sebenarnya. How we choose to look at things differently. Okay. Jadi itu pun berpunca daripada ilmu. Sebab itulah ilmu ni bagi wanita dia satu kemestian untuk menjadi wanita yang hebat. Semuanya berasaskan ilmu. Macam mana nak dapat ilmu ni? Pertama ialah yang kita tahu melalui pembacaan lah. Siapa suka bacalah buku untuk dapat ilmu. Yang kedua, kita dapat ilmu melalui kita bersahabat. Kita bersahabat, kita berkawan, kita ada ruang lingkup yang memberi kita kemahiran, skill, maklumat, moral support, idea. Ketiga, kita juga mendapat ilmu bila kita memberi, bila kita terlibat dalam engage dengan masyarakat, terlibat dalam persatuan, volunteerism, atau kita join persatuan tetangga ke guru-guru usrah ke guru-guru membawang pun, kan? Mesti kita ada grup kita tak keserangan. Jadi bila kita memberi dengan cara tu jugalah kita mendapat ilmu, kan? Sebab itulah untuk kita mendapat apa-apa kebaikan dalam dunia ni, kita kena start memberi dulu baru kita mendapat something in return. Itu pun salah satu bentuk kita mendapat ilmu. Dan memang wanita ni tak kira lah kita ni siapa-siapa kan, hebat, ada pangkat ke, kita ni isteri ke, kita ni orang yang berkejaya ke, anak dara ke, sesiapa sahaja yang membuatkan kita berharga ni adalah pertama kita perlu ada ilmu sebab kita rasa kita self worth lah, kita berharga dan kita rasa kita sayang kat diri kita. Kena sayang kat diri kita. Untuk sayang tu pun kena ada ilmu jugalah, macam mana cara nak sayang diri. Barulah kita boleh menjadi wanita yang hebat lah. Itulah sebagai for a start. Bagaimana cara kita untuk menjadi wanita berilmu. Cabaran setiap hari itu ada cabaran untuk kita manage ourselves sebenarnya, melihat sesuatu dalam kacamata, melalui kacamata ilmu. Banyak lagi nak bincang kan. Terima kasih.
Jadi mungkin Saada nak tambah kepada apa yang Dr. Irwani sebutkan tadi tentang cabaran utama kita sebagai wanita. Okey, terima kasih Kak Wajai. Saya suka dengan apa yang Kak Wani nyatakan tadi tentang self worth kan, yang terakhir tu sebenarnya menyayangi diri sendiri, sangat penting lah, saya sangat setuju. Kemudian tentang menguruskan expectation, jangkaan kita. Selalu kita memang satu, pertama jangkaan kepada diri kita sendiri. Of course kita ada jangkaan pada diri kita sendiri. Lagi satu adalah jangkaan orang lain kepada kita. Pada saya kadang-kadang jangkaan orang lain kepada kita tu boleh memberi tekanan yang melampau jugalah. Jadi macam mana kita nak menguruskan jangkaan tu dengan ilmu, dan sekiranya kita menyayangi diri, kita tahu apa sebenarnya yang boleh kita buat dan apa sebenarnya yang tak perlu kita buat. Maksudnya saya gunakan perkataan tak perlu adalah bila kita ada ilmu dan kita ada self worth tadi, kita tahu ini saya boleh buat, ini saya tak boleh buat sebab 1, 2, 3. Dan sebenarnya tak ada salah ataupun betul. Okey. Yang perkara yang kedua juga tentang peranan wanita ni, macam tadi Kak Wani ada bagi tahu kan tentang bila waktu PKP duduk di rumah tapi macam-macam peranan yang perlu dilakukan kan. Pada saya semua orang, khususnya wanita lah, menghadapi benda ni. Jadi kadang-kadang kita terpaksa mendengar masyarakat demand A, B, C dan sebagainya. Sampaikan kita rasa stres kan, nak memenuhi semua permintaan. Tapi dengan adanya ilmu dan kita tahu nak menguruskan jangkaan tu, kita akan hidup lebih tenang dan boleh mencapai apa yang kita mahukan. Contohnya kan macam tadi Kak Wani ada highlight juga tentang bagaimana sahabat dan juga kumpulan sokongan yang berada di keliling kita pun penting kan, selain daripada ilmu tu. Contohnya macam kumpulan usrah kan, sebenarnya WISE ni dia bermula daripada kumpulan usrah masa saya kenal dengan Kak Wani, Kak Ojai dan sebagainya kan, dengan kawan-kawan sahabat yang lain. Itu adalah bermula dengan satu kumpulan yang kita nak menuntut ilmu bersama-sama. Kemudian ditubuhkannya pertubuhan WISE, iaitu Wanita Inspirasi untuk Semua. Dan insyaAllah ada banyak lagi perkara yang kita boleh lakukan di dalam WISE Kak Ojai dan Kak Wani. Okay, terima kasih Saada. Saya memang suka dan tertariklah dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Irwani dan Saada tadi tentang sebenarnya cabaran utama kita adalah diri kita sendiri. Kita kena bergantung pada sudut pandang ataupun cara kita melihat apa yang berlaku, bukan apa yang berlaku tu yang kita jadikan cabaran, tapi bagaimana kita menilai dan melihat apa yang berlaku tu dan kita menguruskannya mengikut jangkaan diri dan juga orang lain. Jadi lanjutan daripada tu, mungkin kalau boleh Dr. Irwani tafsirkan sedikitlah dari perspektif doktor. Bagaimana kita nak mengimbangi antara kerjaya dan keluarga tu dari konteks nak menjadi wanita yang hebat ni lah. Mungkin boleh kongsi sikit dengan kita. Dia macam ni kan. Orang selalu percaya kita wanita kan, tak kira siapa-siapa kita ni, katakanlah kita ditakdirkan dikelilingi oleh orang hebat sekalipun ataupun bersuamikan orang hebat sekalipun kan, kita kena ingat kita ni wanita ni macam mana pun kita kena jadi 2, 3, 4, 5 kali ganda lagi daripada suami kita ataupun orang lain. Kita kena lebih hebat daripada mereka, sekurang-kurangnya daripada 3 aspek, dan kita tak perlu pun nak cakap kat semua orang kita hebat dalam 3 aspek ni. Biar kita seorang tahu pun tak apa. Sebab ni penting untuk kita dapat self confidence. Pertama, kita perlu lebih bijaksana daripada katakanlah dalam keluarga kita kan. Katakanlah kita ni suri rumah contohnya kan, tak sempat pun kadang-kadang nak pakai syiar cantik. Kadang-kadang kita rasa kita ni demotivated, kita macam rasa kita ni worthless kan.
Tapi kita kena ada kekuatan ni kata kena ilmu ni. Kita kena lebih cerdik, bijaksana daripada orang lain, daripada ahli keluarga kita, daripada suami kita, daripada sahabat kita. Dan tak perlu nak cakap pun, tak perlu terus dalam Facebook aku ni sebenarnya aku rasa tak. Tapi kita yang tahu. Kita kena lebih bijaksana. Kedua, kita perlu lebih banyak sabar. Kena sabar lebih. Kalau orang lain sabar 10, kita kena sabar 20 kali ganda. Ketiga, kita kena lebih banyak berkorban. Okay? Lebih banyak berkorban, lebih banyak bersabar, lebih bijaksana. 3 ni. Sebagai wanita yang memberi inspirasi kepada orang lain. Bila kita bersedia untuk 3, untuk menjadi hebat daripada 3 aspek ni, hebat dari segi ilmu, hebat dari segi kesabaran, hebat dari segi pengorbanan, barulah kita mampu untuk manage the expectation tadi. Dan barulah kita rasa kita ni hebat. Barulah kita rasa kita mampu untuk menghadapi apa sahaja cabaran depan mata kita. Barulah kita rasa kita ni ada tenaga untuk membuat pelbagai benda. Barulah kita rasa kita mampu untuk menghadapi apa sahaja tekanan setiap hari. Kita rasa kita yakin dengan diri kita. Macam mana kita nak boleh ada kekuatan 3 benda ni? Iaitu lain tidak bukan, dia berasaskan daripada pertama, niat kita. Apa niat kita? Apa niat kita hidup setiap hari? Apa niat kita bila kita bangun tidur, kita buka mata ni, aku nak apa hari ni sebenarnya? Kan? Wallahu alam lah kan, wallahu alam. Tapi kalau Kak Wani nak relate dengan pengalaman sendiri lah kan. Setiap hari ni kan, niat Kak Wani nak happy. Kan? I want to be happy. I choose to be happy. Kan? So buat apa-apa pun saya nak happy. Sebab bila saya happy, orang lain pun happy juga. Suami happy, anak happy, kawan-kawan happy, anak murid happy, kan? Mak ayah, mertua happy, kan? Sebab kita give a positive vibes. Kita ada pilihan untuk happy. Untuk happy kita kena menjadi lebih bijaksana. Macam mana bijaksana? Contohnya, kita kat rumah kan, kita tengok rumah kita ni tak pernah nak kemas. Kan? Sebab memang kalau work from home ni memang sakit mata kan. Jadi kita pun manage lah our expectation. Mungkin kita boleh mengurangkan expectation kita dari segi kekemasan. Mungkin kita boleh reduce lah our perfectionist tu. Okay, at least lah ruang tamu lah maintain kemas. Kalau selain tu kita let go je lah. Kan? Yang kedua, lebih banyak sabar. Sebab dan sabar ni pula bukannya kemahiran yang semua orang ada automatic. It come with process, it come with experience. Kesabaran ini adalah acquired skill. Tak ada orang yang lahir-lahir memang terus jadi orang yang sabar. Tak, dia datang dengan pengalaman. Kan? Tapi kalau kita dah mindset kena sabar. Sebab apa? Sabar ni sebenarnya bila kita sabar, perasan tak kalau kita menahan diri kan untuk sabar, bila kita tak menahan tu kan, dia memberi kita tenaga tau sebenarnya, energy bila kita sabar tu. Sebab bila kita lepas sabar, memanglah kita rasa release, marah orang kan, garang, tapi lepas tu kita menyesal kan. Tapi tak apa, itu adalah proses ilmu kan. Setiap yang berlaku tu kadang-kadang bila kita terlepas pun tak bersabar, kita terlepas marah ke orang, laser ke, lepas marah ke anak ke, kat suami, memanglah menyesal lepas tu kan. Tapi tak apa, kita let go. Okay, dah lepas dah, tak apa. Anggaplah benda tu, cara Allah nak bagi kita ilmu. Untuk kita next time kita ingat, hari tu aku dah terlepas macam ni, I feel this bad. Macam mana cara lepas ni? Untuk kita tahan sabar. Mungkin waktu tu kita cuba kunci mulut, kita pun cuba lari jauh-jauh dulu. Marah kat dinding ke, marah dekat pinggan ke, marah dekat bantal ke, ataupun tutup pintu kuat-kuat, marah kat pintu kan. Carilah outlet apa-apa, jangan guna outlet anak ataupun suami kan lepas marah. Itu cara kita untuk meningkatkan diri dari segi kesabaran. Okay. Pengorbanan itu juga satu. Pengorbanan ni macam mana kita nak train diri untuk berkorban dengan cara kita kurang membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa aku seorang je macam ni? Kenapa aku seorang je tak dapat masalah macam ni? Kenapa aku seorang je asyik kena mengalah? Kan? Tapi kita tukar fikir kenapa kepada bagaimana cara aku nak
rasa boleh menerima keadaan aku ni. So let go je lah, biar je lah dia macam tu. Kan? Kita dah cakap dah tapi kita tak dengar, kita buat je lah. Kan? Tapi jangan compare diri kita dengan orang lain. Itu cara kita berkorban lah, berkorban perasaan lah. Kan? Kita nak mengelakkan daripada konflik dan bertikam lidah dan berkelahi. Sebab tu kita kena lebih banyak berkorban perasaan lah. Kan? Tapi again, dia tiga ni kan, kesabaran, pengorbanan dengan kebijaksanaan dia kena seiring. Kena seiring. Sebab kalau tidak, kalau kita cik sabar je, nanti kita kena pijak-pijak kan orang budi kita. Kalau kita asyik berkorban je, nanti orang, orang take our kindness for granted. So dia kena pandai lah. Sebab itulah perempuan yang berilmu ni, dia pandai menggunakan semua peluang itu, berpaksikan kebijaksanaan tadi lah. Dah tak apa, tak tahu pun kita pandai. Yang penting kita mission accomplished kan. Rumah settle, kerja settle kan. Itulah. Apa lagi? Banyak dah tu. Next round. Okey. Terima kasih Dr. Irwani. Suka saya. Ni dah yang kita suka ni tentang wanita dalam WAS ni. Semuanya kita dapat belajar tips-tips yang praktikal kan, yang boleh menjadikan kita lebih confident, lebih tenang menghadapi apa jua. So kalau saya boleh rumuskan tadi, 3 formula iaitu pertama, kita kena lebih bijaksana, yang kedua lebih banyak berkorban, bersabar, dan yang ketiga lebih banyak berkorban lah. Jadi dengan cara tu kita boleh rasa hebat, dan bila kita rasa hebat, kita akan jadi hebat, dan kita wanita ni adalah sentral yang akan menjadi penentu kebahagiaan dan kejayaan diri kita dan juga orang sekeliling kita seperti keluarga dan masyarakat. Jadi dalam konteks keseimbangan tersebut kan, apa lagi yang boleh kita pelajari sebagai asas ataupun prinsip kehebatan seorang wanita tu? Mungkin Saadah boleh bantu kita bagi pencerahan atau perkongsian tentang prinsip dan asas tersebut lah. Silakan. Okay, terima kasih Kak Ujai. Bila saya dengar apa yang Kak Wani cakap tu, saya pun rasa inspired. Saya rasa inspired dengan apa yang Kak Wani sampaikan kan. Benda yang nampak mudah disebut tapi susah dibuat kan. Macam apa yang Kak Wani katakan tadi tentang peranan wanita, ada kalau mereka yang ada anak di rumah, ada nak kena menguruskan rumah, menguruskan suami, menguruskan kerjaya pula macam contoh Kak Wani ada macam-macam tanggungjawab kerjaya profesional yang memang demand dia pun tinggi. Cuma macam bagi saya, sebab saya tak ada anak, jadi saya cuma nak komen di sini tentang bagaimana kita bersabar dan berkorban bila kita berdepan dengan media sosial. Sebab sekarang ni orang banyak masa dekat media sosial kan, nak relatekan perkataan sabar dengan bijaksana dan juga berkorban. Kita mudah boleh katakan trigger kan, macam baru ni ada isu yang viral kan, masing-masing trigger dan tanpa berfikir dengan ilmu dan tanpa bersabar, masing-masing mula menaip pandangan masing-masing. Bukan nak kata saya kata jangan beri pendapat, tidak, tapi dalam keadaan tertentu bila kita sabar dan kita menguruskan emosi diri kita dulu, kita akan lebih tenang. Macam kita nak happy kan, kita tak naklah serabut dengan benda-benda yang sebenarnya bukanlah terlalu penting. Bukan terlalu penting sebab ini adalah pandangan-pandangan orang lain. Itu yang saya nak katakan, tidak terhalang oleh persepsi masyarakat. Walaupun dalam isu yang viral baru ni kan, dia menyatakan golongan tertentu begini-begini, tapi kalau kita tak macam tu, kita tak perlu nak terlalu marah. Kita boleh menyampaikan pandangan kita tapi kita jangan terlalu beremosi. Yang keduanya, kita mesti berani untuk berkata tidak. Berani berkata tidak kepada sebarang bentuk penindasan, sama ada fizikal ataupun mental. Kalau fizikal ni mungkin tak nampak, kita tak kena dera dan sebagainya, tapi melalui media sosial sekarang ni banyak bully di media sosial. Benda tu pun kita kena berani untuk berkata tidak. Contohnya kalau kita memang tak suka baca komen-komen negatif ataupun status-status yang kita tak suka, kita tutup saja.
media sosial tu. Kita tutup saja. Kita tak perlu berkomunikasi pun di media sosial. Lagi satu pada saya perkataan hebat macam kita nak jadi wanita hebat. Sebenarnya kita tak perlu bagi tahu pada orang lain. Yang penting adalah diri kita sendiri. Sebab orang tak payah tahu pun. Kita tak payah beritahu yang aku ada A, B, C, D sampai 10 sampai 20. Tapi kepribadian kita, cara kita menampilkan diri tu sendiri tu pun sudah cukup untuk memberi hidup yang lebih tenang. Pada saya itulah yang saya nak sampaikan. Okay, terima kasih Sa'adah membawa kita kepada contoh bagaimana kita boleh mengaplikasikan prinsip tu dalam real life situation. Jadi kita tahu bahawa di sisi Allah darjat orang berilmu tu adalah tinggi. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah kata Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Jadi kita tahulah sebagaimana telah disuarakan oleh kedua-dua panel tadi, peranan ilmu dalam membantu kita untuk menjadi lebih hebat dan lebih berdaya saing lah. Dalam erti kata lain, untuk menjadi hebat, wanita perlu didukung oleh ilmu. Dan mungkin ramai yang menerima bahawa sekarang ni untuk menuntut ilmu kita tak perlu lagi sebut bahawa mesti menuntut ilmu di sekolah atau di universiti atau perlu melalui degree, sijil dan sebagainya. Di mana-mana pesaja pun kita dah boleh dapat ilmu sebagaimana yang Kak Wani, Dr. Irwani sebut tadi. Dan dalam era pandemik dan era teknologi sekarang ni lebih-lebih lagi lah ilmu tu di mana-mana saja. Namun ilmu adalah cahaya yang perlu dicari dan tidak akan datang sendiri sebab jalan untuk menuntut ilmu tu kan susah. Dia bukan macam kalau kita nak berhibur kan senang, tidak ada ranjau dan onak duri. Tapi sekarang ni no pain no gain lah ni nak mencari ilmu ni, walaupun semua orang tahu bahawa penting tapi tidaklah mudah. Jadi kalau mungkin boleh Dr. Irwani bagi pencerahan, cabarannya sekarang ni bagaimana kita nak cari ilmu dengan semua bebanan kekangan dan tekanan yang dihadapi dalam era yang sengit ni. Tadi Dr. Irwani ada sebut, mungkin boleh ulas lebih lanjut lagi sebab kita lah nak memainkan peranan sebagai anak, sebagai isteri, sebagai mak, cikgu, bibi, tukang masak, tukang cuci, ketua di tempat kerja, kita juga bos, kita juga pekerja, kita pun nak menyumbang pada masyarakat. Jadi macam mana ni? Boleh ke atau bagaimana, ada tips yang boleh dikongsi? Mungkin silakan. Kita ni manusia biasa je, bukan robot kan. Semuanya berpunca daripada hati kita lah kan. Niat kita. Kita ni nak ada apa sebenarnya. Kan, sebab tu Kak Wani selalu mengingatkan diri sendiri lah kan. Kita melihat salah satu bentuk ilmu yang kita dapat dengan kita ponder, kita deliberate, kita berfikir, kita melihat pengalaman orang lain. Satu cara Allah nak bagi ilmu kepada kita ni, Allah pertontonkan depan mata kita. Allah takdirkan depan mata kita, kita nampak berita ni, kita nampak cerita pasal ni. Kita nampak kisah orang ni depan mata kita. Allah bawa pelbagai perangai manusia depan mata kita. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita ilmu untuk kita belajar pengalaman orang. Bukan untuk kita hukum dia, bukan untuk kita nak judge dia, tapi untuk kita relate. Dia macam ni, pengalaman dia, masalah dia. Pertama, bila kita melihat apa-apa saja yang dapat depan mata kita, pertama kita perlu bersyukur, Alhamdulillah. Dan ada benda yang kita lebih baik daripada dia. Kita bersyukur, Alhamdulillah, Allah bagi kita, Allah izinkan kita untuk tahu, nampak, expose pada isu ni. Kedua, kita bersyukur sebab Allah bagi kita berfikir, kan, berfikir untuk kita mengambil apa posisi daripada exposure tadilah, apa sajalah kata contoh isu
yang viral baru ni kan, isu yang kata buat bodoh-bodoh kan. Apa sikap kita bila kita first dengar kan, first kita tengok memang sesentak kan, tapi bila kita buat, tapi kita sebagai wanita berilmu ni, kita tak menerima on the surface, kita pergi kepada sumber kan. Macam ni, memanglah kita tak setuju apa yang figure tu katakan, tapi mungkin dia melihat dalam sisi pandang berlainan. Jadi tak apalah, dia ada pandangan dia, kita ada pandangan kita, jadi kita menghormati pandangan dia. Itulah sikap wanita berilmu. Tapi kita bukan hukum orang tu kan, tapi mungkin Allah takdirkan kita terjumpa isu tu untuk kita reflect diri kita, aku macam tu ke? Kalau aku macam tu, kita perlu ubah. Kalau kita tak macam tu, okey, teruskan kehidupan macam biasa. Tak payahlah kisahkan pasal orang lain kan. Kita pun ada kehidupan kita. Banyak benda lah kita nak buat kerja, nak kita pasal masalah orang kan. Okey. Yang kedua, kan, dan pertama kita kena ingat niat apa niat kita. Setiap hari niat kita untuk apa? Niat kita, kita tadi kan kita kata kita nak happy kan. Kita setiap hari kita choose to be happy. Kedua, kita niat kita nak buat setiap hari kita nak buat benda baik je. Kita macam tamak pahala lah. Kita nak buat benda baik sebab cuba kita imagine, katakanlah hari ni hari terakhir kita hidup kat dunia ni. Katakanlah hari ni 13 Jun 2021 hari terakhir. Lepas ni malaikat Israel bagi salam, Assalamualaikum. Jom balik. Ready tak? Ready tak? Katakanlah hari ni hari terakhir kita, what will be our biggest regret? Cukup tak amalan kita? Benda ni sebenarnya actually my main motivation why it keep me survive, sebab kau takut mati. Takut mati, takut tak cukup kalau nak jumpa Allah kan. Takut tak cukup nak tinggalkan anak, suami ni. Kalau kita Allah ambil kita dulu. Itu je. Sebab tu setiap hari fikir nak tamak pahala ni, nak buat kebaikan. Nak buat kebaikan, lepas tu kita buat kebaikan apa-apa saja, kita harap Allah balas kebaikan kita itu dengan cara Allah jaga anak kita, suami kita biar in the proper order. Kan? Sebab tu lah bila kita ada niat macam tu, kita berkorban pun okey, aku berkorban ni, aku harap Allah bagikan jalan pengorbanan kita dengan cara Allah bagi ganjaran kepada orang yang kita sayang. Kan? Sebab tu kalau kat orang sendiri kan, orang rasa kalau ya Tuhan ku, kalau kau nak ambil aku ni, biarlah dalam keadaan aku sudah menunaikan semua hak manusia kan, especially hak ni lah dengan student kan, especially bab nak marking paper. Sekarang kan musim exam kan, saya fikir ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa aku, biarlah lepas aku dah marking paper dah hantar result student. Tak tersangkut hak manusia ni kan, hak suami, hak anak, insya-Allah lah setiap hari kita cubalah kan fulfill hak tapi hak yang orang lain ni kan. Sebab tu dah bila kalau seorang lecturer ni on my part lah, bila once kita dah hantar result tu kan, ya Allah semacam lega, tak masyarakat lega sebab tak ada sangkut dah hak manusia ni kan. Kalau kita ditakdirkan meninggal pun tak ada lagi department nak sibuk cari siapa nak tukar marking apa kan, dah settle dah semua. Macam tu contoh lah rintihan seorang lecturer. Sekarang ni musim exam sebenarnya, dia ada syahdu sikit lah. Tapi pokoknya kita boleh ingat, kita ni sebenarnya berada dalam jambatan dunia yang anytime Allah boleh panggil. Jadi kita we have lots of things to do, tapi masa kita ni sebenarnya number sekarang ni. Kita dah umur berapa sekarang kan, anytime Allah boleh panggil kita. So dalam ruang lingkup yang dekat ni, kita macam buang karang, kita nak sedih lama-lama, nak rasa frust lama-lama, kita nak bernostalgia lama-lama. Kita fokus, kita nak apa dalam hidup ni. So we focus to give, we focus to be happy, we focus to make other people happy. Okay, we focus just to give and give. Okay, sebab tak lama dah nak hidup kan. Okay, bagi peluang Kak Asad, ada pula lah lama Kak bercakap ni. Okay, terima kasih atas peringatan dan kita kena reflect lah, refleksi dirilah bila kita dengar perkongsian tu tadi kan tentang apa niat kita ataupun apa yang kita nak. Jadi bila kita selalu ingat balik
apa yang kita nak. Kalau kita nak jadi happy, it means we choose to be happy, jadi kita akan letak priority yang betul lah kepada apa yang kita pilih untuk kita rasa dan pilih apa yang kita nak buat. Jadi Dr. Irwani sebut sikit tentang fokus fokus ataupun fokus kepada memberi. Kalau ikut Profesor Nakib Al-Atas, beliau juga ada berkata bahawa ilmu tu adalah ketibaan makna di dalam jiwa. Jadi kalau orang tu banyak ilmu dalam diri dia, ilmu tu akan bawa dia semakin dekat kepada Tuhan, iaitu pencipta atau sumber asal ilmu tu sendiri. Dan ilmu tu akan lebih bernilai kalau disertai dengan amal. Jadi itu berkait dengan yang Dr. Irwani sebut tentang memberi. Jadi kalau saya boleh minta Saadah kongsikan sikit, kalau saya katakan bahawa menggiatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan tu adalah sebagai salah satu cara untuk wanita hebat ni mencari ilmu. Boleh komen, bersetuju atau mungkin boleh bagi pandangan? Silakan Saadah. Okay, terima kasih. Rasa banyak lagi nak dengar daripada Kak Wani kan, tapi saya komen sikit berdasarkan soalan daripada Kak Ujai tadi tentang bagaimana kita nak cara mencari ilmu dengan kita terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan. Kita jangan sempitkan definasi aktiviti kemasyarakatan tu dalam bentuk NGO. Macam NGO yang kita ada sekarang ni, WISE, itu adalah salah satu channel untuk kita bersama-sama mencari ilmu dan berkongsi ilmu. Kalau siapa yang ada ilmu dalam WISE ni, kita berkongsi ilmu dengan orang lain. Tapi aktiviti pada saya lah, selain daripada kita dalam organisasi yang formal, sebenarnya kita dengan masyarakat sekeliling pun kita boleh mencari ilmu dan juga berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu. Sebab ilmu ni dia bukannya dalam buku je, dia ilmu kehidupan. Bagaimana kita macam tadi Kak Wani disebutkan tentang sabar. Sebenarnya sabar pun kita kena berlatih, kita kena ada ilmu untuk macam mana nak jadi sabar kan. Lepas tu tentang harapan, nak mengharap sepenuhnya kepada Allah, itu pun perlukan ilmu. Sebab ada orang macam tadi kan, expectation, kita mengharap orang lain sayang kat kita kalau kita buat sesuatu. Tapi sebenarnya kalau kita meletakkan harapan tu pada Allah semata-mata, kita pun tak akan rasa terlalu sedih kalau kita tak dapat apa yang kita nak kan. Pada saya itulah sebab kita selalu fikir macam aku buat A tapi orang lain tak hargai. Aku buat baik, orang lain bagi aku macam ni. Tapi kalau kita fikir buat baik saja, kita beri saja tanpa apa-apa jangkaan, insya-Allah kita akan lebih tenang dan pada saya itu penting lah. Kemudian mungkin saya just nak tambah sikit tentang wanita dan ilmu. Kalau sebenarnya kita tak terhalang untuk mencari ilmu dalam bentuk apa jua sekalipun, asalkan kita tahu sumber ilmu tu yang betul, yang membawa kita kepada kebenaran kan. Kita boleh baca buku. Kalau kita baca banyak buku pun tapi kita ada satu perkara yang blok pemikiran kita pun mungkin akan jadi masalah. Jadi kita kena pandai untuk menguruskan ilmu. Dan sebagai wanita sebenarnya kita tak terhalang untuk bertanya macam mana wanita-wanita di sekeliling Nabi Muhammad kan, macam zaman dulu kan sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat perempuan yang rajin bertanya dengan Nabi. Jadi maksudnya kita tak ada halangan untuk menuntut ilmu. Apa lagi? Saya sentuh saja nak reflect dengan apa yang Kak Wani cakap tadi lah. Terima kasih Saadah sebab kupasan itu memberi kita makna yang lebih luas kepada bagaimana kita nak mencari ilmu dan juga untuk berkongsi ilmu. Sebab kalau kita putar balik poin tadi, kita bukan hanya mencari ilmu tu dengan mengambil atau belajar, tapi asasnya adalah juga dengan memberi. Jadi kalau boleh saya kaitkan, sebab tadi Saadah pun ada mention bahawa salah satu caranya adalah kita buat sesuatu untuk masyarakat. Jadi kalau saya buatkan kepada apa yang kita sama-sama cuba buat dalam WISE ataupun pertubuhan wanita inspirasi semua. Jadi mungkin kalau saya ambil masa dalam 1-2 minit, di sini saya ingin memperkenalkan WISE.
iaitu pertubuhan wanita inspirasi semua. Sebenarnya sebagaimana yang Saadah dah kongsikan tadi, kita semua ni sebenarnya dah bersama agak lama, dah lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Cuma pada masa itu kita bukanlah bermula dengan NGO, kita hanya disatukan oleh visi yang agak sama, iaitu sama-sama nak mencari ilmu untuk kita gunakan di dunia dan juga sebagai jabatan untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat lah. Jadi kita berkumpul dalam kapasiti kita mengadakan usrah ataupun perkongsian ilmu, dan kita juga dalam kelompok yang sama itu kita ada yang berkongsi, ada yang belajar, ada yang bertanya, dan bila kita berbincang tentang isu-isu yang relevan kepada peranan kita juga bawa pakar-pakar kan, kadang-kadang kita bawa profesional juga untuk bantu kita bagi pencerahan tentang bidang-bidang dan isu-isu, seperti kita bawa pakar perubatan, kita bawa lawyer, kita bawa chef juga, kita bawa juga ahli corporate. Jadi dengan perkongsian itulah maka pada hari ini kita membuat keputusan bahawa kerana ramai yang telah datang menyertai dan join, jadi kita nampak platform itu sebagai satu medan untuk wanita dapat banyak manfaat, di mana mereka juga boleh berkongsi seperti Saadah mention, boleh berkongsi dan juga boleh belajar pada masa yang sama. Jadi kalau saya boleh rumuskan, visi pertubuhan wanita inspirasi semua adalah untuk menginspirasikan wanita-wanita agar menjadi ejen perubah kepada diri, keluarga dan juga kepada orang lain. Dan misi kita adalah untuk memperkasakan peranan kita dalam konteks keluarga dan konteks masyarakat melalui platform pembelajaran ilmu dan kemahiran yang relevan kepada isu dan peranan kita. Jadi matlamat kita adalah kerana cantiknya ahli-ahli di dalam WISE ni, kerana mereka semua datang dari pelbagai bidang yang berlainan, very colourful. Ahli-ahli kita bukan daripada kelompok yang sama. Jadi kita ada yang dari corporate, ada yang dari penjawat awam, ada yang housewife, ada lawyer, ada doktor. Jadi dengan berkumpul dalam satu platform yang sama, kita boleh belajar dan mengoptimumkan pengetahuan dan ilmu sesama ahli. Jadi kita membantu dan sokong-menyokong dalam WISE. Dan yang kedua, kita memperkasakan ilmu melalui pelbagai saluran pembelajaran. Jadi dalam WISE ni, sebagaimana yang kita dah buat, kita akan perkemaskan lagi. Kita akan buat banyak lagi aktiviti dan pengisian seperti latihan, workshop, classes, dan juga kita ada kerjasama strategik dengan pihak-pihak lain lah. Jadi kalau saya boleh kongsikan 5 bidang fokus yang mana menjadi fokus kita untuk kita belajar dan mencari ilmu, ada 5, iaitu kesihatan mental dan fizikal, ekonomi dan keusahawanan, kepimpinan dan kerjaya, pengukuhan spiritual dan juga hak dan undang-undang wanita. Jadi check it out dalam WISE ni kita dah mula dengan beberapa aktiviti. Sebagaimana yang kita tahu, kita akan teruskan dengan aktiviti usrah kita, dan dalam konteks hari ini kita akan buat virtual usrah setiap bulan insya-Allah. Jadi ahli-ahli boleh masih menyertai usrah walaupun duduk di rumah, dan juga kita akan ada kelas seperti kelas fiqh ibadat untuk wanita, kita ada kelas Al-Quran, kita juga akan adakan forum-forum macam ni, FB Live, WISE Tips, WISE Talk, dan macam-macam lagi lah. Jadi dengan adanya forum dan juga kerjasama dengan semua ahli-ahli kita yang semua committed dan berinspirasi, seperti contoh yang kita ada 2 orang ahli panel kita ni pun dah cukup berinspirasi. Jadi kita harap kita boleh mengajak dan memberi lebih manfaat lagi kepada ramai wanita di luar sana yang nak sama-sama dengan kita mendapat mencari support system untuk kita menjadi lebih hebat, lebih tenang, lebih happy. Jadi kita dengan ini saya mengajaklah semua di luar sana untuk ikut serta dengan kita dalam pertubuhan WISE. Dan nanti check out dekat link kita, boleh buat permohonan di situ untuk menjadi ahli mungkin.
Jadi saya dengan itu ambil kesempatan di sinilah untuk kita ajak semua orang menyertai kita. Jadi kalau sebelum saya lanjutkan, mungkin kita boleh ambil satu soalan sebab ramai yang bertanya ni, ramai yang dah masuk. Okey, soalan yang kita ada sekarang daripada Nur Hayati. Salam doktor, norma baharu sekarang menjadikan kita mudah down dan fragile. Boleh share tips untuk meningkatkan daya tahan diri? Mungkin soalan ni ditujukan kepada Dr. Irwani ni sebab disebut salam doktor. Jadi mungkin boleh Dr. Irwani bantu jawab dengan tips-tips untuk meningkatkan daya tahan diri? Silakan. Doktor kena unmute. Okay. Okay. Kalau ada soalan yang lebih kurang boleh kumpul juga kan. Okay, Ya. tadi kan ada, actually Kak ni ada provide simple slide sebab nak conclude sebenarnya. Okay. Boleh tak jawab soalan ni dengan tunjuk slide tu, simple je. Slide tu actually merupakan tips lah. Okay, memanglah waktu time PKP ni memang kita memang mudah sangat down, kita rasa fragile, kadang-kadang perasaan kita perempuan ni bila kita jangan fragile, kalau Kak Wani lah kan, rasa macam nak lari balik rumah kat kampung kan, rumah kat kampung dekat Kelantan tu kan, tempat yang paling lena tidur adalah bawah ketiak emak lah. Itu memang perasaan lah, perasaan perempuan nak lari balik rumah bawah ketiak emak, daripada emak lagi lah. Memang tu perasaan kalau dah down kan. Tapi tak boleh lah kan sebab kita dah PKP, tak boleh nak pergi jauh pun, berantas daerah pun tak boleh. Jadi macam mana cara kita nak meningkatkan daya tahan diri, diri dalaman dan luaran. Kita perlu kuat dua-dua, kuat luaran, kuat dalaman. Jadi ni tips, 5 tips. 5 tips. Pertama kita kena be realistic. Okay, kita tak boleh nak semua dalam kehidupan kita ni. Kita kena be realistic, tengok masa kita banyak mana, kemampuan kita setakat mana, kita nak capai apa, kita nak target apa di rumah PKP ni kan. Dengan anaknya belajar macam-macam, kalau duit pun masalah kan, tak cukup duit, barang dapur tak cukup, anak pun asyik lapar kan, macam-macam lah kan. Jadi pertama kita kena manage time betul-betul, pengurusan masa. Masa untuk kerja kita, kerja asasi. Kalau kita ada kerja office, bila masa yang terbaik untuk bekerja office? Dan tak boleh kita nak expect masa kita kerja office ni macam kita betul-betul ada kat office. Kalau kita pergi office, work from office, kita boleh kerja 8 jam. Kat rumah, dapat 1 jam solid pun dah kena bersyukur, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Tak boleh expect kita kerja kat office, kat rumah, untuk kerja office dapat sama-sama 8 jam. Itu yang stres tu sebab tak dapat 8 jam kerja kat rumah. Tak boleh. Jadi kalau dapat 1 jam pun kita perlu bersyukur. Alhamdulillah. Work from home yang betul-betul fruitful, fokus 1 jam pun dah okey. Setengah jam yang solid pun Alhamdulillah. Kena bersyukur. Itu penting syukur. So manage your time. Masa untuk kerja office, masa untuk menguruskan rumah tangga, masa untuk rehat, tidur. Masa for me time. Kena ada me time. Tak kira lah me time kita buat apa. Minum kopi ke, tengok K-drama ke, tidur sekejap pun tak apa. Ataupun duduk-duduk termenung ke, tengok WhatsApp ke. Kena ada. Okay. Tips yang kedua. Manage your inner peace. Ni yang berkaitan dengan kekuatan dalaman ni. Manage your inner peace ni. Ini yang penting. Dari segi pertama, kita melihat niat kita asal.
Apa niat kita? Kita nak apa? What we want to achieve in this life? Kedua, kita tengok balik hubungan kita dengan Allah macam mana. Sejauh mana kita tahap kebergantungan kita dengan Allah. Kita sedar tak kita ni sebenarnya Allah izinkan kita berada kat dunia Allah ni untuk apa? Untuk apa? Allah takdirkan kita lahir kat dunia ni. Allah takdirkan kita ni tiba-tiba jadi isteri orang. Tiba-tiba jadi mak orang. Tiba-tiba jadi pekerja orang. Okay, start mula jadi anak orang dulu kan. Jadi mak ayah kan. Lepas tu tiba-tiba jadi pekerja orang. Macam kita dah habis belajar kerja. Jadi pekerja orang. Lepas dah bekerja, tiba-tiba jadi bini orang. Sama naik pangkat. Bila jadi bini orang, jadi mak orang. Naik pangkat lagi. Lepas jadi mak orang, lama jadi tok orang. Jadi nenek kan. Mesti asyik naik pangkat je kita. Jadi semua ni, kita kena ada kesediaan, kekuatan dalaman. Sebab setiap pertambahan tanggungjawab itu, kita perlu ada kekuatan untuk menerima tanggungjawab itu. Setiap tanggungjawab title yang Allah bagi itu, perlu ada persediaan. Persediaan itu memerlukan kekuatan dalaman lah. Dia perlu banyak kebergantungan dengan Allah. Ada apa-apa kita kena let go. Kena redha. Ya Allah, aku redha tanggungjawab ni. Dan perlu banyak apa-apa masalah mengadu kepada Allah. Dan satu tips untuk kita rasa kuat jiwa kita ni, banyak istighfar lah. Istighfar ni macam investment kita lah dengan Allah ni. Dan investment untuk kekuatan dalaman. Dan istighfar ni dia akan datang menolong kita waktu kita betul-betul memerlukan. Bila kita ada tabiat kat mulut kita ni sebut Allah, Allah, Allah. Astagfirullah, ya Allah, 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 Allah. Walaupun susah nak sebut astagfirullah kan. Sebut Allah pun dah cukup dah. Allah, 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 Allah. Masak Allah, 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 Allah. Itu macam pelaburan kita lah. Okay. Pelaburan tu dia akan datang menolong kita waktu kita tengah stres, tengah down, tiba-tiba kita rasa tak adalah aku ni fresh betul-betul sangat sebab investment yang kita buat sama ni tu, yang kita asyik zikir tu. Itu that's how we manage our inner strength, inner peace. Yang ketiga, tips yang ketiga, manage your health, kesihatan. Kan dari segi makan, kena makan, kena cukup makan. Jangan skip meals. At least kena ada lah apa-apa benda nak cip-cip, walaupun sibuk macam mana pun kan. Susu ke, roti ke, biskut ke, kena. Kita kena kan nak happy ke, kena cukup makan, kena cukup tidur, kena cukup rehat kan. Cukup ni dia subjektif tau. Tidur kadang-kadang tidur yang cukup 1 jam dah cukup. Kalau betul-betul tidur yang betul-betul tidur lah. You know yourself lah, you know yourself better kan. You cannot compare to others. Yang keempat, tips keempat, kena ada workout lah. Kenalah bergerak sikit kan. Kata sempat running ke apa, buat kerja-kerja rumah pun kita niat workout. Sebab stretching ke kan. Sebab kalau badan kita sakit, macam mana kita nak urus rumah tangga, macam mana kita nak manage macam-macam tanggungjawab yang pelbagai kan. Ibu dia kena kuat daripada orang lain. Dan kita kena lebih hebat daripada orang lain. Dan kena ingat again tak perlu harap orang tahu yang kita semua ni hebat. Sebab apa? Allah tahu. Kita nak Allah tahu. Kan? Allah tahu. Don't worry lah kalau orang tak tahu. Kalau suami tak appreciate, anak tak appreciate, tak apa. Allah tahu. Kan? Allah appreciate, Allah akan bagi kita ganjaran dan bentuk yang kita tak sangka-sangka tiba-tiba kan. Kemudian yang kelima, tips yang kelima, manage your priorities lah. Kan? Ada banyak list kan perempuan ni kan. Tengok mana yang prioriti utama. Contoh, kalau masak tu, masak yang senang je lah kat rumah ni kan. Dan kita pun nak save budget kan, time ni kan. Kena ajak anak makan sesederhana mungkin. Dan buat belajar pun kena banyak let go lah. Tak boleh mengharapkan anak-anak belajar tip-top sangat time PKP ni kan. Asalkan dia fulfill masuk kelas online pun dah cukup. Kata sempat kelas online pun dia siapkan homework pun dah cukup dah. Kan? Anak pun stress juga belajar online ni. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Yang penting kita nak rasa kat rumah tu aura positif. Dan kita, apa target kita kat rumah ni? Bila kita dekat rumah ni, kita nak berada dalam suasana yang tenang dan ilmu. Mungkin kita boleh peluang untuk kita bila berada di rumah ni, kita boleh mengeratkan hubungan, sama-sama buat kerja rumah, sama-sama boleh baca buku sama-sama, sama-sama buat kerja rumah sama-sama. Kita mengeratkanlah hubungan sama keluarga
Dan boleh solat berjemaah sama-sama, boleh betulkan bacaan Quran sama-sama kan, ambil peluang yang benda simple je, tak perlu yang fokus yang benda-benda bombastik sangat. Tapi fokusnya kita nak happy dan bahagia. Dan kita nak orang sekeliling kita pun happy dan bahagia. Kita tengoklah, kita anggaplah PKP ni adalah rahmat lah, rahmat untuk kita. Dia sebab bersama untuk kita menjadi lebih happy dan bahagia sebagai wanita, terutama sebagai ibu dan isteri lah. Kita orang perempuan ni kan nak senang, nak happy senang je sebenarnya. Nampak suami, nampak anak, nampak all those that we love depan mata kita. Kan, betul tak? Macam tu je, senang je orang perempuan nak happy. Dia nak nampak semua orang yang dia sayang tu pun happy. Jadi kita pun kena happy dulu lah sebelum orang lain happy. So, take away ni happy Itulah tip saya lah Puan Hayati. Okay, bila kita down dan fragile, untuk meningkatkan daya tahan tu, dua-dua lah, dalaman dan luaran kena jaga. Okay? Dan tak boleh terlalu perfectionist lah. Kita kena belajar untuk let go dan tutup mata sebelah. Kena be realistik lah sebab kita bukan yang robot Kita ada constraint kita. Kena sayang diri lah, kena sayang diri. Jangan bebankan diri, jangan menzalimi diri sendiri. Wallahualam. Okey deh. Jadi fokus yang slide tadi lah, yang ni saya saja je nak tunjuk. Cuma berperasaan niat lah apa-apa pun. Okey. Itu saja. Ada soalan lagi ke? Okay, terima kasih Dr. Irwani di atas jawapan bagaimana kita nak menjadi lebih berdaya tahan di dalam situasi yang kita menghadapi pandemik sekarang ni. Jadi mungkin kita ada lagi satu soalan, sebab banyak soalannya, kita ambil lagi satu. Apakah cabang-cabang ilmu yang wajib dicari atau dipelajari sebagai wanita yang ingin terus berjaya dalam menghadapi cabaran kerjaya dan keluarga? Mungkin kalau kita boleh minta Saadah bantu kita untuk berkongsi tentang soalan ni. Okey, rasanya macam sepatutnya Kak Wani yang jawab soalan ni kan, sebab berkenaan dengan ilmu, tapi tak apa, saya cuba juga jawab kat sini berkenaan cabang ilmu yang wajib dicari dan dipelajari sebagai wanita yang ingin terus berjaya. Pada saya tak ada had sebenarnya untuk kita menuntut ilmu. Sama ada daripada segi profesional ataupun daripada segi pembangunan diri lah, dan kalau katalah kita nak menuntut ilmu dari segi kemahiran pada saya pun bukannya satu halangan. Jadi untuk menjawab soalan Cik Suryati, pada saya apa saja jenis sumber ilmu boleh untuk kita explore dan untuk kita pelajari. Cuma yang pentingnya adalah kita mempunyai jati diri dan kita faham yang akhirnya adalah kita kembali kepada asas kita sebagai orang Islam, yang kepercayaan kita kepada Allah dan teladan kita kepada Nabi. Pada saya itulah yang paling penting. Jadi apa saja ilmu lain di luar sana, kita akan kembali kepada asas yang utamalah. Itu yang saya boleh komen di sini. Terima kasih Saadah. Jadi harap semua kita dapat berkongsi dalam kekangan masa yang kita ada. Kita pun dah melebihi masa, jadi untuk soalan-soalan lain mungkin kita boleh jawab kemudian ataupun kita boleh tunda bawa ke melalui jawapan-jawapan yang kita akan buat dalam pengisian-pengisian wise. Jadi kalau kita boleh rumuskan jadi berdasarkan perbincangan kita ni, kita berbincang tentang kepentingan ilmu dan kita semua tahu bahawa ilmu itu sangat-sangat penting, terutama dalam konteks kita hari ini dengan pelbagai cabaran yang kita hadapi. Dan bila kita ada ilmu, kita tahu the purpose in life dan apa yang target yang kita nak capai di dunia dan di akhirat.
dan cara untuk kita menuju ke arah itu, dan tak lain tak bukan apa yang kita dapat belajar lah daripada kedua-dua panel kita tadi. Jadi mungkin sebagai penutup, mungkin boleh kongsi bersama kita apa harapan dan nasihat untuk semua kita yang nak beristiqamah dalam aktiviti menyumbang kepada memberi dan menyumbang kepada orang lain dan masyarakat, kepada ummah, kepada masyarakat. Jadi ahli panel kita boleh bagi sedikit kata-kata akhir lah sebelum kita tutup. Silakan Dr. Irwani. Okay, final takeaway lah ini pun merupakan peringatan untuk diri saya sendirilah. Satu benda yang saya appreciate bila bersama dengan WISE ni, kumpulan wanita-wanita yang sentiasa memberi inspirasi, yang merupakan sahabat-sahabat adik-adik yang dear to me lah especially. Sebenarnya salah satu faktor penguat diri saya sendiri pun sebenarnya Alhamdulillah Allah rezekikan mempunyai sahabat-sahabat yang merupakan salah satu support system lah juga kan. Mungkin di luar sana nampak kita ni hebat kan, tapi sebenarnya yang membuat kita nampak hebat kerana Allah izinkan kita nampak hebat, sebab salah satu aspek adalah ada sahabat-sahabat seperti kalian lah sebenarnya. Rezeki tau, sahabat yang merupakan rezeki sebenarnya. Rezeki yang Allah beri kepada kita, kita tak habis nak syukur sebenarnya. Jadi semua yang berlaku dalam hidup kita ni memang itu dah modul Allah untuk kita. Kita kan ingat modul kita ni, kita ni umpama pengembara dalam satu perjalanan. We are actually a traveller, pengembara. Destinasi kita terakhir adalah kembali kepada Allah. One fine day, insyaAllah. One fine day, all of us will be returning to Him. Dalam kita mengembara tu, kita akan berjumpa pelbagai pengalaman, melihat pemandangan. Kita akan melalui pelbagai, melalui sekolah, melalui tempat-tempat yang cantik, tempat yang tak cantik, semua ada. Kan? Tetapi yang menariknya dalam pengembaraan kita ini, it is guided by unique modules. Pengembaraan Kak Wani ada modul, ada tentatif, Allah dah atur dah navigation dia semua on unique for me. Pengembaraan Ada, Ojai, semua dah di luar sana kan. Semua tu dah ada modul tertentu. Dan kita tak boleh nak banding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang dia dah ada sistem tersendiri. Tapi kita boleh belajar di atas sama lain melalui ilmu tu. Kita belajar melalui pengalaman orang. Sebab itulah dalam Al-Quran, banyak ayat Quran Allah tutup dengan la'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun. Semoga kamu berfikir, semoga meningkatkan ketakwaan kamu. Sebab apa? Allah nak suruh kita tambah ilmu biar kita berfikir. Bila kita berfikir, bila kita ada ilmu, kita akan lebih mampu untuk menghadapi apa sahaja ujian, dugaan, tekanan, masalah yang kita hadapi setiap hari. Asasnya ilmu. Okay? Kita nak hidup dengan ilmu, kita nak bekerja dengan ilmu, kita nak kembali kepada Allah pun dengan ilmu. Okay? Jadi the takeaway for today, teruskanlah memberi, teruskanlah mencari ilmu, dan setiap hari kita perlu membuat keputusan apa yang kita nak capai setiap hari. Dan ingat kita mulakan setiap hari dengan rasa syukur. Ya Allah takdirkan kita menjadi seorang wanita. Sebenarnya menjadi wanita ni sebenarnya lebih mudah nak masuk syurga berbanding lelaki. Okay? Nak masuk syurga ni wanita mudah. Sebab kita tak ada tanggungan lain. Diri kita je. Kita bawa diri kita je ke syurga. Jadi kita betulkan diri kita cuba memberi kepada orang sekeliling kita setakat termampu, selebihnya terserah kepada Allah. Okay, let go. Dan inilah ya ayyuhan nafsul mutmainnah, Allah seru kepada jiwa kita kan, wahai manusia jiwanya yang
yang tenang, bersih. Kembalilah kepada tu. Kita lah tu. So no regret, tak apa dah. Okay, so when the time come, kita akan kembali kepada Allah tanpa ada apa-apa liability sebagai wanita. InsyaAllah itu rahmat sebagai wanita. So look from the positive side lah. Okay. Kita tak ada apa kecuali kita kena tambah nilai diri kita lah sebagai wanita menjadi lebih baik dan lebih mampu untuk memberi kepada sekeliling, especially kepada mereka yang rapat dengan kita lah. The closest is our family and our friends. Itu saja. So apa saja yang kebaikan, manfaat, input yang positif yang mampu dikongsi hari ini sebenarnya datangnya daripada ilham Allah sebenarnya. Tak plan pun nak bercakap hari ni. Tak sempat buat skrip pun Rojai. Tak sempat pun nak buat apa-apa tapi yelah sebab lah, sebab untuk berkongsi hari ini. Allah ilhamkan lah nak bercakap apa-apa hari ini. Rezeki kita Alhamdulillah. Sebab untuk nak mengikuti sesi WISE hari ni pun ada rezeki Allah juga. Setengah orang nak macam dah lama dah nak tengok live kan, tiba-tiba ada benda lain kan. Tapi tak apalah, kita dah ada record kan. Sebab apa-apa pun setiap hari kita perlu banyak bersyukur dan be acceptive lah, rasa bersyukur dan rasa cukup dengan apa saja. That is punca kekuatan seorang wanita lah, sabar dan rasa cukup. Allah alam. Terima kasih Dr. Irwani. Terasa macam kat dalam usrah pula. Untuk yang siapa yang mungkin baru dengan WISE, sebenarnya kita di dalam WISE ni macam ni lah kita punya cantiknya dan yang bagi saya lah adalah di mana kita datang dari pelbagai bidang, pelbagai background, tetapi di dalam WISE ni kita ada sesuatu yang boleh menjentik minda dan memberi pengisian rohani dan keperluan-keperluan lain yang kita perlu untuk menyokong kita, untuk membantu kita menjalankan tanggungjawab kita kepada masyarakat, keluarga dan orang lain lah. Jadi di sini kita macam boleh recharge lah kan. Jadi untuk yang terakhir, silakan Saadah juga boleh bantu kita bagi sedikit kata-kata semangat atau nasihat. Okey, yang pertamanya terima kasih kepada Kak Ojai dan Kak Wani. Alhamdulillah, sebenarnya rezeki lah juga kan saya dapat bersama pada hari ini dengan akak berdua yang sangat saya hormati ni, dan juga rakan-rakan, sahabat-sahabat WISE yang lain yang bersama kita pada petang ni. Saya sangat setuju dengan apa yang Kak Wani katakan tadi tentang sahabat dan juga support, yang mana satu kita lihat kawan-kawan keliling kita ni menjadi support kepada diri kita. Yang kedua adalah kita juga boleh memberi emotional support kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kan daripada segi emotional support satu, daripada segi kewangan pun kalau kita mampu kita boleh bagi support, financial support. Tapi pada saya emotional support sangat penting pada keadaan yang sekarang ni, keadaan pandemik. Dan suka saya highlight sekali lagi tentang bagaimana kita nak uruskan emosi supaya kita jangan terjebak dengan peperangan emosi di media sosial. Peperangan emosi di media sosial sebab kita nampak sejak daripada bulan puasa berbagai isu kan. Jadi kalau boleh kita jangan terjebak dengan peperangan emosi, sebab benda-benda yang viral ni dia menekan emosi kita dan menyebabkan kita hilang fokus kepada siapa yang penting di sekeliling kita. Sedangkan tak perlu pun kita nak bergaduh dengan diorang ni semua. Itu maksud saya lah. Kemudian insyaAllah dengan kita menjadi wanita yang bijaksana dengan ilmu, kita tak perlu katakan diri kita hebat, cukuplah kita sendiri tahu dan yang penting Allah nampak apa yang kita buat. Dan saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Ojai dan Kak Wani dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat dalam WISE yang sebelum ini bermula dengan kumpulan usrah yang kecil, tapi sekarang kita pergi ke satu level yang lain iaitu penubuhan WISE insyaAllah. Rasa itu saja Kak Ojai petang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Saadah dan kepada Dr. Irwani. Akhir kata saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang menonton WISE Talk pada hari ini. Kita akan buat banyak lagi aktiviti dan pengisian
Kita akan berkongsi aktiviti kalender aktiviti kita dari masa ke semasa, dan kita nak jemput siapa-siapa yang rasa ingin berkongsi visi dan misi yang serupa dengan kita. Silalah sertai kita mengalung-alungkan, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam platform-platform pengisian ilmu yang lain dalam WISE, Pertubuhan Wanita Inspirasi Semua. Dan akhir kata saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada kedua panelis kita, iaitu ahli-ahli WISE. Dr. Irwani adalah Ketua Exco Tarbiyah, dan Saadah adalah dalam Exco Dokumentasi dan Repository. Jadi inilah ada antara ramai lagi ahli-ahli kita yang insyaAllah dari masa ke semasa kita akan hadirkan dalam medan media sosial untuk kita berkongsi apa yang kita boleh sumbangkan kepada wanita-wanita lain dan juga kepada diri kita sendiri. Dan saya nak minta ambil gambar secara bertiga sebelum kita sudahi majlis. Okey, rasanya dah okey tu. Okey. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan minta ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersinggung kata. Saya akhiri dengan serangkap pantun sebab tadi dah start dengan satu pantun kan, jadi tutup satu lagi. Timba di telaga berkerak hitam, diambil saudagar, jenuh dijaga. Ranjau ditempuh, cekal menyulam, wanita berilmu menggegar buana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.